Sekarang kita beralih kepada video keempat dalam siri kita tentang aplastik anemia dan kita akan menyentuh tentang rawatan menggunakan teknik stem cell transplant untuk mengubati pesakit-pesakit kita yang dapat aplastik anemia. Video sebelum ini kita ada bincangkan tentang immunosuppressive therapy. Jadi ini adalah sebagai alternatif kepada teknik itu, dan kalau kita lihat dalam video sebelum ini bahawa kesan daripada ATG itu agak serius, tetapi dari segi kesembuhannya, kadar kesembuhannya agak tinggi. Jadi mengapa kita perlu berbincang tentang transplant juga sekiranya kesan daripada triple therapy itu sudah cukup baik? Sebenarnya transplant adalah hanyalah cara untuk menyembuhkan pesakit kita ini sepenuhnya, kerana dengan penggantian susun tulang maka serangan kepada imun sistem yang disebabkan oleh graft kita yang lama dapat dihalang dan pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya sekiranya dia berjaya melalui pemindahan susun tulang ini. Jadi apakah yang kita perlu tahu kalau kita bandingkan antara immunosuppressive therapy dan juga stem cell transplant ialah berada pada graf ini, di mana kalau kita lihat survival pada 15 tahun, di sini kita tunjukkan bahawa daripada stem cell transplant kadarnya adalah 69% berbanding dengan IST iaitu 38%. Tapi kita perlu ingat data ini hanya dijana daripada kombinasi HATG ataupun ATG dengan cyclosporin A, tidak termasuk dengan penggunaan ATG kerana data daripada penggunaan Athrombopag, kerana triple therapy masih belum diperkenalkan pada ketika data ini dikeluarkan. Triple therapy hanya digunakan dalam 10 tahun kebelakang ini. Mungkin lagi 10 tahun kita akan dapat data yang lebih baik untuk menggambarkan bagaimana triple therapy kalau kita bandingkan dengan dengan stem cell transplant. Jadi kita juga daripada data yang sama kita dapat nampak bahawa pesakit-pesakit yang mendapat benefit paling tinggi ialah sekiranya umur mereka rendah, iaitu pada umur kurang daripada 40 tahun, kesan daripada stem cell transplant adalah lebih baik kalau kita bandingkan dengan immunosuppressive therapy. Jadi sekarang ini kepada pesakit-pesakit kita yang berumur lebih muda tanpa apa-apa masalah kesihatan yang serius, dan juga sekiranya mereka mempunyai saudara mara ataupun sibling mereka yang boleh menjadi penerima pada mereka, maka rawatan awal untuk mereka adalah terus kepada transplant. Jadi daripada data yang sama, sebab utama kematian pesakit-pesakit yang menerima sumsum tulang ialah GVHD ataupun rejection, iaitu 44%, berbandingkan dengan immunosuppressive therapy, kadar kematiannya paling tinggi ialah daripada pendarahan, iaitu 37%. Dari segi selection-nya, kita selalunya hanya memilih pesakit yang umur kurang daripada 50 tahun dan juga tidak mempunyai penyakit-penyakit yang serius dan mempunyai saudara adik-beradik yang boleh menjadi penerima pada mereka, dan mereka ini sahajalah yang dipilih untuk menerima pembedahan susun tulang pada peringkat awal sebelum kita mencuba IST kepada mereka. Jadi sekiranya kita sudah yakin dengan diagnosis kita bahawa pesakit itu mempunyai aplastik anemia, kita kenal pasti dengan cepat siapakah daripada saudara mara mereka yang boleh menjadi penderma, kerana kita kalau boleh mahu meneruskan transplant ini dengan pada kadar yang cepat, kerana kita tidak mahu mereka mendapat apa-apa serangan jangkitan kuman yang serius dan juga mendapat kadar transfusion yang minimal sebelum ini, kerana lebih banyak transfusion yang mereka terima, kadar GVHD ataupun rejection kepada mereka adalah lebih tinggi. Kita ingat tadi sebab utama kematian pada pesakit-pesakit aplastik anemia yang telah menerima transplant ialah rejection. Jadi kita mahu pastikan yang mereka tidak menerima terlalu banyak transfusion sebelum ini. Dan juga dari segi jenis sel yang kita pakai, kalau kepada pesakit AML dan sebagainya, penderma kita gunakan stem cell daripada luar yang kita ambil daripada menggunakan teknik apheresis. Tujuan utama kita menggunakan teknik tersebut selain daripada boleh
boleh memastikan yang penderma tidak perlu melalui jana anestesia di mana mereka ditebuk di bahagian tulang pinggul mereka untuk mendapatkan sel tersebut. Sekiranya mereka menggunakan peripheral stem cell, kita juga memungut bukan saja sel induk tetapi juga limfosit pada pesakit tersebut. Limfosit inilah yang menyebabkan rejection. Sekiranya kita ambil stem cell daripada sum-sum tulang mereka, directly kita tidak begitu banyak memungut sel limfosit. Jadi kadar rejection kepada pesakit kita lebih rendah dan kita juga tidak perlu graft versus lymphoma ataupun leukemia effect untuk pesakit aplastik anemia kita, kerana kita hanya perlu menggunakan stem cell mereka untuk memperbaiki pertumbuhan sel dalam sum-sum tulang mereka. Kita tidak perlu sel tersebut untuk membunuh kanser. Jadi sebab itu kita lebih memilih kepada penggunaan sum-sum tulang. Sebagai conditioningnya juga kita gunakan ATG untuk membunuh sel-sel limfosit yang ada pada penerima, kerana sel limfosit inilah yang pertama sekali boleh memberi serangan kepada sel-sel sum-sum tulang kita dan juga boleh menyebabkan rejection. Jadi kombinasi ATG masih lagi dipakai sebagai conditioning. Jadi risiko JVHD adalah yang paling kita takuti pada pesakit-pesakit kita yang menerima stem cell transplant untuk aplastic anemia. Pada masa yang sama kita juga risau tentang kegagalan graft. Kegagalan graft ini selalunya berlaku bukan sahaja sebabkan oleh rejection ataupun JVHD, tapi juga sekiranya sel yang kita beri itu tidak cukup kuantitinya. Dan juga terdapat juga risiko kanser pada akhir hayat pesakit tersebut. Selalunya selepas 15 tahun mereka melalui transplant, mereka mempunyai risiko kanser kulit yang lebih tinggi. Tapi rawatan untuk kanser kulit ini selalunya kita hanya perlukan topical treatment ataupun pembedahan kecil. Kita tidak perlu beri kemoterapi pada mereka. Jadi kalau kita lihat tentang pembinaan sum-sum tulang ini untuk merawat aplastic anemia ini, kejayaannya sangat tinggi, tapi pada masa yang sama risikonya pun agak tinggi juga. Sekiranya diberi pilihan kepada saya dan sekiranya saya mempunyai adik-beradik yang boleh menjadi penderma, saya akan memilih untuk melalui pembinaan sum-sum tulang kerana peluang untuk cure adalah lebih tinggi dari segi jangka panjang, walaupun terdapat risiko rejection dan juga risiko kanser kedua, tetapi risikonya agak kecil dibandingkan dengan kemungkinan untuk sembuh di masa hadapan. Jadi, untuk keterangan lanjut ataupun untuk berbincang tentang isu aplastic anemia, sila layari website saya ataupun bertanya kepada saya dalam Facebook. Sekian, terima kasih.